Xin giúp Tôi tôi. rất đau khổ. Akai, tolong mẹ aku, pedis amat aku. Jangan வாழ்க்கை முற்றிலும் நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். Domba-dombaku mendengarkan suaraku. 我好饿了， Tolong 我3天没 saya. 有吃饭了， Tolong 求你 mengerti 吧， saya. 帮帮我吧。 Tunjukkan Akai, tolong mẹ aku, pedis amat Mga aku. kapatid, 求你可 ako 怜 po 我， Domba-dombaku humihingi ng tulong mendengarkan sa suaraku. inyo sa aking 可怜我 paghihirap. 吧。 Sana po tulungan niyo po ako. Setiap hari kita mendengar pelbagai suara dari dalam diri kita dan juga di sekeliling kita. Suara di dalam diri kita mungkin suara hati nurani kita sendiri atau suara Tuhan. Suara di sekeliling kita pula mungkin suara orang yang kita kasihi, suara rakan-rakan kita ataupun suara insan yang tidak berupaya menyuarakan kesengsaraan mereka. Sejak dahulu, Tuhan bercakap dengan manusia melalui para malaikat dan rasulnya. Tetapi pada masa kini, Tuhan bercakap melalui firman-Nya di dalam Injil dan melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Yesus bersabda, Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal suara mereka. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu hati mereka, aku akan masuk. Namun, terdapat dua lagi suara yang cuba mengganggu perhatian kita terhadap suara Tuhan di dalam kita, yaitu suara syaitan atau suara ego kita sendiri. Kita perlu berdoa untuk kebijaksanaan demi membezakan sama ada suara yang kita dengar benar-benar suara Tuhan. Cara termudah ialah dengan mendiamkan diri dan berkata kepada Tuhan, "Bersabdalah ya Tuhan, saya sedia mendengar." Dalam suasana kesenyapan tersebut, kita berupaya mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Lebih tenang dan senyap keadaan di dalam diri kita, lebih jelas lagi suara Tuhan. Oleh itu, luangkan masa untuk mententeramkan diri dan dengarlah suara Tuhan. Jika suara yang Anda dengar adalah suara Tuhan, ia pasti selaras dengan firman-Nya di dalam Injil. Suara itu juga pasti selaras dengan wahyu yang telah diberikan sebelum ini oleh Tuhan kepada kita. Satu lagi cara Tuhan bercakap ialah menerusi mereka yang berada di sekeliling kita, terutamanya golongan yang memerlukan bantuan dan golongan yang tertindas. Musim Prapaskah ini, dengarlah suara itu. Suara Tuhan ialah suara mereka. Apabila kita mendengar suara mereka, kita mendengar suara Tuhan. Mereka yang mendengar sabda Tuhan akan bertindak membantu mereka yang memerlukannya. Pada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah, Dia kuatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku.
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Apakah pula pendirian dan ajaran sosial Gereja Katolik? Gereja Katolik sentiasa menyuarakan kepentingan hak-hak asasi manusia melalui ajaran sosialnya. Gereja Katolik sering menegaskan kepentingan maruah setiap insan. Gereja Katolik juga mengajar bahawa setiap insan mempunyai maruah tersendiri kerana setiap insan dicipta berdasarkan imej Tuhan dan setiap insan telah pun diselamatkan melalui kasih sayang dan pengorbanan Yesus. Setiap anggota komuniti Katolik pula diseru mengemalkan sifat dan kasih sayang sebegitu dalam kehidupan seharian mereka. Setiap insan harus dihormati sebagai suatu anugerah dari cinta kasih Tuhan, terutamanya mereka yang patah hati atau mengalami pelbagai masalah. Setiap insan perlu memiliki kebebasan untuk mencapai potensi yang terpendam di dalam diri mereka, dan masyarakat harus menjadi suasana yang sesuai untuk mereka mencapai hasrat tersebut. Tuhan sentiasa mengambil berat tentang golongan yang tertindas dan dicabul hak asasinya. Ini termasuk golongan yang miskin, lemah dan tertindas serta mereka yang memerlukan bantuan dalam masyarakat. Tuhan mahukan kita juga turut mengambil berat tentang keperluan mereka. Yesus bersabda dalam Injil Matius bab ke-25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang terhina ini, kamu melakukannya padaku. Adakah kita mendengar suara insan yang tertindas di sekeliling kita? Adakah kita memberikan perhatian yang secukupnya terhadap suara tersebut? Dan soalan yang lebih penting, adakah kita bertindak seperti yang patut kita lakukan? Ramai orang meminta pertolongan di sekeliling kita setiap hari. Siapakah mereka? Apakah yang diminta oleh mereka? Siapakah yang sanggup meminta keadilan bagi mangsa-mangsa ini? Siapakah yang berani menjadi suara mereka? Saya dari Myanmar, mari sini Malaysia. Saya banyak susah masalah. Memang susah dapat kerja, gaji kurang, makanan setengah orang tak ada. நான் அகதியாக வந்த நான் இங்கே வந்து ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலையில் வாழ்கிற வாழ்க்கையை தான் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். என் கணவர் வந்து ஒரு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர். நான் அப்போது வந்து ஒரு 3 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தேன். என்னையும் வந்து போதைப் பொருள் எடுக்க சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்தினார். நான் எடுக்க முடியாது சொன்னப்போ என்னை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினார். என்னை ஒரு அறைக்குள்ளே பூட்டி வைத்து என்னென்ன கொடுமைலாம் செய்யணுமோ ரொம்ப என்னை கொடுமைப்படுத்திட்டார். ஆனால் இன்றைக்கி அவரை விட்டு நான் பிரிஞ்சு 2 குழந்தையோடு வந்துட்டேன். Apa buat? Cuci mangkuk ke pecah mangkuk? Bodoh! Angkat cepat! Apa sakit? Sakit lah bos. Saya mau kerja cepat, jalan. Cepat-cepat angkat. Cepat sikit. Cepatlah. Adakah ini adil? Kadangkala perkara ini berlaku di depan kita sendiri. Cara kita melayan pembantu rumah kita atau pekerja kita.
kita dapat lihat masalah ini berlaku di tempat kerja kita atau di kalangan jiran kita. Kita tidak berani menyuarakan apa-apa. Bayangkanlah diri kita dalam suasana mereka. Kita perlu menghentikan penindasan sebegini. Jika kita tidak asyik memikirkan kepentingan diri sendiri dan memberi perhatian kepada suara insan yang tertindas, kita boleh mendengar suara Roh Kudus dari dalam diri kita yang mendorong kita untuk menjadi suara bagi golongan yang tertindas ini. Kita boleh menjadi tangan dan kaki Yesus dengan menghulurkan bantuan kepada mereka. Walaupun anda memberikan pertolongan yang kecil, berikanlah dengan penuh kasih sayang. Hari ini Yesus berkata kepada kita, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah cinta kasihku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikut aku." Walaupun seruan ini kelihatan mencabar, kita boleh membantu dengan berbagai cara. Bukan susah untuk kita berdoa untuk golongan yang tertindas. Suarakan keperluan mereka dan mohonlah pertolongan dari Tuhan bagi pihak mereka. Kita juga boleh menjadi suara mereka dengan menulis surat mengenai penganiayaan yang disaksikan kepada pihak berkuasa. Kita juga boleh menghubungi pihak berkuasa yang berkaitan dan menekankan isu-isu yang bertentangan dengan kepercayaan kita dan ajaran sosial gereja. Kita boleh melibatkan diri dalam kumpulan dan ministri gereja serta pertubuhan am di dalam masyarakat yang menitik beratkan isu-isu sebegini. Kita juga boleh melibatkan diri secara langsung dan membantu mana-mana pihak yang terlibat dalam memenuhi keperluan golongan yang tertindas. Kita juga boleh menjadi suara mereka dengan menyumbangkan kepada kempen Prapaskah untuk membiayai pelbagai projek yang dilaksanakan oleh EOHD. Semasa musim Prapaskah ini dan juga selepasnya, marilah kita melahirkan semangat keprihatinan dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang tertindas. Marilah kita memberi perhatian dan mendengar suara mereka dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memuaskan hati Bapa kita di syurga. Kita terhutang budi kepada Tuhan kerana telah mengelakkan kita dari mengalami kesengsaraan sebegitu. Jadi, sekurang-kurangnya kita boleh menunjukkan penghargaan kita dengan melakukan sesuatu untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan di sekeliling kita. Melalui mereka, Yesus memohon kepada kita dan hati nurani kita. Yesus mengingati kita akan penebusan dosa dan penyelamatan kita. Adakah kita mendengar suara tersebut? Belas kasihan yang kita tunjukkan, kasih sayang yang kita kongsikan, dan tindakan kita yang lahir dari rasa sayang itu boleh membawa perubahan yang amat besar. Bayangkan nasib kita jika Tuhan sendiri tidak menunjukkan belas kasihannya terhadap kita semua. Apakah yang akan berlaku kepada kita semua? Tuhan tetap sabar dan terus merayu kepada kita untuk mendengar suaranya, untuk membantu golongan yang tertindas dan yang memerlukan bantuan. Adakah kita akan mendengar suara tersebut dan bertindak seperti mana yang diharapkan oleh Yesus hari ini dan pada setiap masa?